Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada waktu ini untuk meneruskan Rauhah Asar yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Ruak Jawi dan Ma'had Tahfiz Al-Imam Al-Syafi'i, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Dan kita masih lagi meneruskan bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Dan hari ini kita masuk pada fasal pada menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu, pada bait yang ke-20. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Ini adalah bab yang paling utama untuk diberi perhatian oleh para penuntut ilmu, dan apa sahaja yang berkait dengan ilmu, maka yang paling utama sekali adalah menghadirkan ikhlas. Dan ikhlas ini adalah suatu yang sangat sukar untuk dicapai, dan sehingga kan ianya disebut sebagai sirrun min asrarillahi subhanahu wa ta'ala, rahsia daripada rahsia-rahsianya Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ianya sangat sukar untuk dicapai. Karena baginda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ikhlas. Baginda sallallahu alaihi wasallam ingin memaklumkan kepada sahabat tersebut, pun baginda bagi tahu dulu, kata nanti akan tanya dulu kepada Sayyidina Jibril. Setelah ditanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, Sayyidina Jibril juga mengatakan bahawa nanti aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Dan orang-orang yang diberikan rahsia daripada rahsianya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anugerah yang besar yang Allah Taala berikan. Maka ikhlas ni seolah orang tadi melupakan terus. Yang dia lakukan tadi ini adalah sesuatu yang dia lakukan tersebut dilupakan kerana niat untuk gharad duniawinya. Itu dia lakukan tadi kerana Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah benda yang sangat sukar. Itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa nahnu talabna hadzal ilm li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami pada permulaan menuntut ilmu, menuntut kami ini dengan bukan kerana Allah Ta'ala. Maksud bukan kerana Allah, bukan para a'immah, para ulama ini mereka menuntut kerana duniawi, tapi mungkin kerana tidak ada niat pada waktu tersebut, tidak ada niat-niat apa langsung. Fa'aba an yakuna illa lillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak melainkan Allah menjadikan segala amal mereka tadi kerana Allah, untuk mendapatkan anugerah yang besar. Maulana Syekh Abdullah Sirajuddin Baqiyatus Salaf, ulama besar daripada Syria, syaikhu masyayikhina, guru kepada guru-guru kami, mengatakan bahawa aku ketika permulaan menuntut ilmu tidak pernah terlintas dalam hatiku untuk berada di hadapan, untuk berkhutbah di atas mimbar, untuk mengajar di atas kursi mengajar, untuk itu, untuk ini, untuk mansab itu, untuk mansab, untuk kedudukan itu, kedudukan ini, digelar itu, digelar ini. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan anugerah tersebut. Setelah mana aku belajar, maka diberikan aku leluasa untuk melakukan perkara tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahawa
ikhlasnya beliau ketika belajar tadi kerana tidak dihadirkan langsung niat berkaitan dengan duniawi. Tamam? Maka ini benda yang sukar. Kalau diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka ini patut kita syukuri. Jadi, kalau kita tidak boleh ikhlas pada permulaan menuntut ilmu, adakah perlu untuk kita putuskan terus diri kita dengan ilmu? Tidak, kata para ulama. Teruskan dan sambil berusaha untuk mendatangkan ikhlas. Berdoa kepada Allah Ta'ala, hadirkan ikhlas. Guru yang mengetahui bahawa muridnya tadi tidak ikhlas, adakah guru tadi perlu zajar, perlu menghalang murid tadi daripada hadir dalam majlis? Maka kata para ulama, Al-Imam Badruddin Ibn Jama'ah mengatakan, jangan dihalang murid tersebut, malah dididik murid tadi. Sehingga diberikan ikhlas kepadanya. Diterangkan kepadanya tentang tujuan yang dia lakukan. Apa yang dia dapatkan ketika mana dia ikhlas ketika menuntut ilmu dan sebagainya. Kerana ini akan memberi kesan besar dalam kehidupan dan juga pembinaan peribadi ilmunya pada masa akan datang. Ini adalah perkara yang paling penting. Baik. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Betapa ramainya orang yang binasa hanya kerana niatnya yang tak sempurna. Ilmu ini lautan yang tak bertepi. Jika mahu tempuhinya, hati-hati. Jika tak cermati akan kemudinya, bimbang tersesat dan karam di tengahnya. Karena ilmu ini dan medan ilmu ini adalah medan yang sangat mencabar. Kalau orang nak pergi cari ikan, cari sesuatu di tengah laut, maka dia perlu untuk bersedia dengan persediaan yang lengkap, kerana ombaknya besar. Ikan lagi di tengah laut, lagi ombaknya besar. Ikan tepi laut tak sama dengan ikan tengah laut. Ikan yang tengah laut, ikan-ikan yang besar-besar tu. Ikan yang tepi-tepi laut ni, maka dapatlah ikan-ikan yang sesuai di tepi laut. Jadi kalau kerapu hati ni besar tu, jarang duduk dengan tepi laut. Dan maka kerana itu perlu kepada persediaan, perlu kepada kemahiran, perlu kepada bimbingan. Kalau tidak ada bimbingan, tidak ada kemahiran, tidak ada kelengkapan yang telah disiapkan, maka nanti akan karam di tengah laut. Kalau tak sediakan life jacket, kalau tak sediakan kemudi yang baik, tak sediakan kapten dan juga orang yang akan kemudi kapal tadi dengan baik, yang telah memimpin kita, maka akan rosak dan kemudian mungkin akan hilang di tengah laut tersebut. Begitulah ilmu. Kalau tidak dikemudikan oleh guru yang baik, tidak dididik dengan pengalaman yang baik, tidak diberikan dengan alat-alat yang baik untuk mengemudi di tengah lautan tersebut, maka dia akan karam nanti. Itu kata Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala, waktu ketika murid gurunya Murabin Al-Hajj rahimahullah ta'ala berpesan kepada beliau. Apa kata Murabin Al-Hajj? Murabin Al-Hajj mengatakan kepada Syekh Hamzah Yusuf, dia kata, wahai Hamzah, dunia ini adalah lautan, ramai yang sudah karam, dia kata. Maka kata dia, don't drown, dia kata, jangan kamu karam. Ini nasihat yang pendek, sangat pendek, nak diberikan oleh guru yang murabbi kepada muridnya. Dunia ini lautan, dan ramai yang telah aku lihat karam, dan kamu jangan tenggelam, kata dia. Pendek, tapi sangat bermakna. Jika tak cermati akan kemudinya, bimbang tersesat dan karam di tengahnya. Hai saudara, hadirkanlah niatmu, tuntut ilmu, cari redha Tuhanmu. Karena itu para ulama ambil berat sungguh tentang babul ikhlas. Tulis pada permulaan kitab dengan ikhlas. Al-Imamul Ghazali, Al-Imamul Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan hadis an-niyah pada permulaan kitabnya Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan mulahadzah dengan niat ikhlas tersebut, Allah Ta'ala mencatatkan qabul kepada kitab Al-Imam Al-Bukhari. Dicatatkan qabul. Dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, kitab Al-Imam An-Nawawi, Arba'in Nawawiyah,
diletakkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama. Sehingga disebutkan oleh para syurah, hadis ini disunatkan untuk diletakkan pada permulaan kitab sebagai peringatan kepada pengarangnya dan juga kepada yang membaca dan mensyarahkannya bahawa ini adalah sesuatu yang perlu diberikan perhatian. Dan akhirnya Allah Ta'ala mencatatkan qabul kepada kitab-kitab yang dikarang dengan niat-niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita katakan yang kitab-kitab lain tidak dicatatkan pengarangnya tidak ikhlas. Tak. Tapi ikhlas ini tafawud. Ikhlas ni dia punya martabat dia juga. Dia ada perbezaan di antara satu dengan yang lain. Duit RM1, duit RM100 tak sama semuanya. Semua RM100. Tapi ada yang baru. Ada yang comel, segak, baru keluar daripada bank. Ada yang dah lemau. Betul, orang dah guna dah. Macam-macam dah cara orang beli. Jadi tetap harga nilainya RM100. Cuma ada yang RM100 tadi orang bila tengok nak. Ada yang RM100 tadi orang bila tengok dah terkoyak dah sikit, jadi orang nak tukar dengan duit yang lain. Faham? Maka clear dah ni? Ada kata tak clear? Tak clear? Jangan tuan-tuan. Clear. Jaga ni tak clear ni. Malam saya sebut tak clear lah, apa ni, takut pendek umur. Clear habis semua lepas tu. Melawak ya. Clear kot, cuba dengar elok-elok. Baik. Hai saudara, hadirkanlah niatmu, tuntut ilmu, cari redha Tuhanmu. Maka kerana itu para ulama bila letakkan bab ini, mereka akan letakkan apa tujuan kita nak belajar, ke mana kita nak pergi. Itu dia, clear habis semua. Maka niat yang pertama untuk apa? Untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan cari benda lain. Nak cari redha Allah Ta'ala. Jadi bila nak cari redha Allah Ta'ala, maka kita akan buat perkara yang Allah Ta'ala redha. Kita akan usaha untuk buat yang Allah Ta'ala redha dan yang Nabi SAW tunjukkan. Yang seterusnya, niatkanlah agar kejahilanmu hilang berkat ikhlas niat sucimu. Yang kedua, niatkan agar kejahilan kita ini hilang. Ini niat yang kedua. Jadi yang pertama niat dia apa dia? Niat yang pertama cari redha Allah Ta'ala. Niat yang kedua agar kejahilan kita dihilangkan. Hilang berkat apa? Berkat ikhlas niat yang telah kita hadirkan. Juga kejahilan umat dihilangkan, bukan niat tunjuk pandai pada teman. Jadi niat yang ketiga untuk diangkat jahil ini kepada umat. Kalau kita belajar, balik kita akan bimbing umat kita. وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Jadi belajar tadi dengan tujuan untuk nak inzar kepada kaum kita, agar mereka tidak terlibat dengan perkara yang tidak betul, dengan ilmu yang kita pelajari. Maka niat tersebut, moga-moga nanti Allah Ta'ala akan nilai sebagai ikhlas. Kerana niat kita adalah untuk membimbing umat. Tapi bukan untuk tunjuk pandai pada orang lain. Tapi bila dah belajar, maka dia kena bagi tahu. Faham? Syarat dia belajarlah. Janganlah tak belajar tapi dia nak bagi tahu belajar tak? Kalau nak bagi tahu. Sebab tu bila mana dalam Quran Allah Ta'ala sebut, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din." Yatafaqahu fid din. Yatafaqah dia bukan benda kecil. Tafaqaha, yatafaqahu. Ini bukan benda kecil. Ini benda yang perlu kepada tafaqquh. Tafaqquh ni benda yang perlu kepada guru, perlu kepada murid, perlu kepada tempoh masa. Kemudian barulah yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Baru balik kepada kaum mereka untuk inzar kepada kaumnya. Ini tidak tafaqquh. Dia tak gunakan yang itu pun. Tapi balik sibuk nak inzar. Ini masalah. Ayat tadi tak diselesaikan dengan baik. Ayat tadi tak ditunaikan dengan baik, tapi sibuk nak inzar pada kaum dia. Sedangkan diri sendiri tidak selesai. Tidak pun mengambil apa yang disebut oleh Allah dalam ayat tersebut. Maka
Ini orang yang zalim. Nah, kerana dia sepatutnya yang diberi inzar, bukan dia yang memberi inzar. Kerana dia tidak tafaqquh, dia tidak belajar, tidak berguru, dan dia sedar diri tersebut. Maka tiba-tiba balik untuk bagi inzar kepada orang. Ini kan bercanggah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana nanti dia bukan bagi inzar, nanti dia akan menyebabkan berlakunya mungkar yang lebih berat lagi daripada itu. Kerana dia akan ingkar perkara yang mungkin tidak diingkari oleh syarak pada waktu tersebut. Dan ini yang berlaku kepada sebahagian pendakwah yang mana selalu membid'ahkan orang dan sebagainya. Kenapa? Kerana tidak memenuhi syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar. Kerana nak amar ma'ruf nahi munkar, perkara tadi mesti yang mujma' alih. Tidak boleh perkara yang mukhtalaf fih. Perkara yang berlaku ikhtilaf padanya tidak boleh ingkar. Sebab tu kalau ada orang yang mengingkari amalan umat dan sebagainya, kerana dan amalan tersebut berlaku pandangannya di kalangan ulama yang banyak, maka tidak boleh dianggap itu sebagai perkara mungkar. Nah, kalau dulu mula-mula balik sikit, dululah lah ni dah macam tu. Dulu duk main masalah qunut, main masalah orang baca bismillah. Sekarang mula balik bincang makmum baca Fatihah sebelum tok imam baca surah, adakah ni boleh ataupun tak, ni tak betul dan sebagainya. Ni dalil jahil. Jahil ni pula jahil yang berat sebenarnya. Kerana ni benda yang dibincang dalam mazhab, tiba-tiba dijadikan itu sebagai seolah-olah ini adalah amrun mujma' alih. Seolah perkara yang ijma' ulama. Tak boleh baca belakang imam. Ketika mana solat jemaah, tok imam setelah baca Fatihah nak baca surah, berhenti sebentar, saktah, untuk beri peluang kepada makmum untuk baca. Benda ni ma'ruf. Tiba-tiba datang orang yang entah daripada mana kita tak tahu, planet Pluto ke mana turun. Sampai Wahabi zaman lah tak keluar dari isu tu, dia keluar balik. Kerana abang kata ni baru sign borang kot. Baru sign borang jadi Wahabi. Punya teruk orang kata ratunya. Betul kita kata, jangan tunjukkan kebodohan kita. Benda yang mujma' alaih, benda yang mukhtalaf fih, benda yang bukan qat'i, benda yang patutnya berlapang dada dengan perkara tersebut. Kalau kamu nak khilaf dengan umat sekalipun, diam seorang-seorang je duduk dalam hutan, tak usah duduk sembang dengan orang lain. Serahkan kepada para ulama untuk bincang perkara tersebut. Jadi disebabkan kerana orang-orang macam ni, yang sebenarnya kalau dilihat balik, hakikatnya apa dia? Tidak ada langsung pun sistem pengajian, tidak dididik oleh guru, tidak dibimbing oleh seorang murabbi, tidak dipimpin kehidupannya dalam ilmu, bergerak dengan sendiri, kemudian rasa diri itu pandai dan sebagainya, menyebabkan akhirnya umat ini jadi rosak disebabkan kerana mengikuti orang-orang yang sedemikian. Sebab tu juga kejahilan umat dihilangkan, bukan niat tunjuk pandai pada teman. Pesan Imam Az-Zarnuji yang mulia, bait yang ke-27. Pesan Imam Az-Zarnuji yang mulia, niat tuntut ilmu hidupkan agama. Apa tujuan, apa pesan Al-Imam Az-Zarnuji? Ini tambahan lagi niat kita. Sebab tu hadirkan niat yang banyak ketika tuntut ilmu. Niat untuk cari redha Allah Ta'ala, niat untuk laksanakan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat untuk hilangkan kejahilan daripada diri, niat untuk berikan kebaikan kepada umat, niat untuk mendirikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan niat banyak tu. Maka ketika kita hadirkan niat-niat yang pelbagai ini, moga-moga nanti salah satunya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Zarnuji pesan apa dia? Niat tuntut ilmu hidupkan agama. Kerana dengan ilmu lah agama ini akan hidup. Dengan ilmu saja, tidak dengan yang lain. Ini adalah penyaksian daripada ahli ilmu. Maka kalau kita menuntut ilmu tadi untuk hidupkan agama, bagaimana dengan yang tidak menuntut ilmu? Mereka akan hadmiddin, mereka akan menghancurkan agama. Kerana itu agama ini dihancurkan oleh orang-orang yang tidak belajar. Itu kalau kita tengok ISIS, kelompok-kelompok ekstrim yang mana sering memecah belahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada permulaannya dengan lidah, akhirnya dengan tangan mereka. Pada mula dengan lidah, dituduh umat ini melakukan kesesatan, umat ini melakukan bid'ah dan sebagainya, akhirnya menghalalkan darah
dan akhirnya mereka membunuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama akidah mereka. Dan ni hasil daripada apa? Hasil daripada jahil. Hasil daripada jahil. Kerana itu kesemua tadi terbina dengan kejahilan, tidak terbina dengan ilmu. Lalu tidak ada dalam ISIS orang-orang yang alim. Yang ada semuanya juhala, sufaha. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu yang sepatutnya, maka akhirnya mereka menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Imam Az-Zarnuji yang mulia, niat tuntut ilmu, hidupkan agama. Tamam? Jadi niat kita untuk hidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata kita berikan kebaikan dan juga contoh ni macam tempat-tempat yang mana melahirkan para ulama, yang akan melahirkan para ulama, dan kita bantu tempat-tempat yang sedemikian, bermaksud kita juga membantu untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan diabaikan tempat-tempat pengajian yang kita tengok berpotensi untuk melahirkan dan memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga buat kekal agama yang mulia bukan hanya dengan semangat semata. Juga untuk buat kekal agama. Ini innama, kata Imam Az-Zarnuji, innama baqa'ud din, innama baqa'ul Islam bil ilm. Sebenarnya kekalnya agama Allah Ta'ala itu adalah dengan ilmu. Jadi bukan dengan semangat saja. Semangat saja tinggi, hamasah kuat, tapi ilmunya tidak dituntut dengan baik, maka ini tidak menghidupkan agama. Ini akan melahirkan orang-orang yang dia hanya bersemangat dan lebih bimbang kalau datang perkara yang lain yang boleh untuk memesongkan apa yang dia telah bawa, maka pada waktu tersebut dia akan mengikuti dengan mudah pada waktu itu, dengan apa saja fahaman, karena dia hanya mengikuti dengan semangat, bukan dengan ilmu. Tamam? Jadi ilmu patutnya dijadikan mi'yar. Ilmu patutnya dijadikan sebagai imam di depan, bukan sesuatu yang lain. Dia kalau semangat yang dibawa lebih, maka semangat yang diletakkan di depan, ilmu di belakang. Sebab tu ini akan menyebabkan kita akan jadi tidak normal dalam pergerakan tadi. Kita akan jadi pincang dalam pergerakan. Karena apa? Karena meletakkan sesuatu lain di depan ilmu. Sesuatu yang lain daripada ilmu. Agama tak akan dapat dipertahan dengan jahil, bahkan ia meruntuhkan. Jadi agama tidak akan dipertahankan dengan kejahilan, dan agama tidak memerlukan kepada orang-orang yang jahil, karena ini akan meruntuhkan agama dan akan menunjukkan keburukan kepada agama Allah Ta'ala. Yang diperlukan adalah para pembimbing, karena Nabi-Nabi Allah Ta'ala seorang pun tidak diutuskan dengan jahil. Tidak ada seorang Nabi yang mereka ni jahil. Kesemua Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Tamam? Dan mereka adalah orang yang paling berilmu pada zaman tersebut. Jadi maknanya ilmu ini dengan para anbiya, dengan para pembimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang sinonim. Tidak akan berpisah ilmu dengan orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila Nabi kita mengatakan al-ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bihazzin wafir, maka ilmu itu perlu diberikan perhatian, karena para ulama adalah pewarisnya para nabi. Jadi nak ikut siapa lagi pada zaman sekarang kalau tidak ikut para ulama? Para ulama yang kita maksudkan ni adalah para ulama yang mana membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang dengan salah satu daripada mazhab yang diiktibar, yang beramal dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama yang kita maksudkan. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Boleh? Jika agama tak akan dapat dipertahan dengan jahil, bahkan ia meruntuhkan. Jaga-jaga wahai saudaraku semua, tuntut ilmu, jangan tujuannya dunia. Jika tujuannya untuk kemasyhuran, akan rosak dengan tipu daya syaitan. Jaga-jaga. Kalau kamu tuntut ilmu kerana nak masyhur, kamu akan rosak nanti. Syaitan telah berjaya menipu daya kamu. Tamam? Tuntut ilmu kerana tengok ada orang ni masyhur dengan ilmu. Kita tengok ada orang bila tengok guru-guru ni dimuliakan.
Nah, kalau jumpa dengan orang salam, orang hormat dan sebagainya. Kita pun teringin nak jadi tok guru. Jadi belajar kerana nak jadi tok guru. Belajar kerana nak suruh orang muliakan kita, nak jadikan orang kita ni menghormati dia dan sebagainya. Nah, dan ini niat orang, niat dalam hati. Kita tak tahu orang tadi niat dia apa dia waktu dia belajar. Yang akan tentukan nanti adalah penghujungnya. Nampak? Moga-moga Allah Ta'ala jaga niat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jangan kita niatkan kerana perkara yang tidak baik tersebut. Mungkin pada permulaan dia niat kerana nak mendapatkan kemasyhuran tadi, kerana melihat kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada para ulama. Tapi akhirnya Allah Ta'ala redha dengan dia. Kerana mungkin dia datang ikhlas pada waktu tersebut, sungguh-sungguh belajar, maka akhirnya Allah Ta'ala lorongkan niat dia pada ke jalan yang baik. Lepas tu dia akan disebut juga macam Imam Ghazali sebut, walaupun tak sama. Nahnu talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu bukan kerana Allah, tapi Allah tidak kehendaki melainkan dikembalikan balik kepada Allah. Ada orang pada zaman dulu belajar kerana dipaksa oleh ibu dia. Mak dia yang suruh pergi mengaji. Mak dia yang suruh pergi hafal Quran. Hanya dia pun hafal Quran dan akhirnya dia mendapatkan manfaat tadi adalah kerana paksaan tersebut. Tapi setelah tu baru dia nampak kelebihan tadi. Maka akhirnya dia menuntut tadi kerana Allah. Ada yang macam tu. Maka kita kena betulkan selalu niat kita. Kena koreksi selalu niat. Kena betulkan selalu. Jangan niat untuk cari kemasyhuran. Masyhur ni kita akan buat apa? Kita akan buat sesuatu nak bagi orang lafitah nazar kepada kita. Sebab tu Maulana Syekh Ali Jum'ah Bidhahullah, bila kita ta'ammul, tolong apa ni Zat? Mungkin ni ada orang yang nak bagi barang kat Ustaz ni. Tolong jawab tak? Bagi tahu nama Ustaz. Ya? Ya Arab. Ada Kak Umi ada pesan barang. Dia nak minta pada mari ni. Keluar tajuk sikit tuan-tuan. Saya semalam abang alamat sini Sakar Quraisy. Mau pergi hantar kat Ma'adi tu. Dia pergi cari di Ma'adi tu. Ma'adi punya jauh. Timur barat. Utara selatan. Pergi cari sampai sana. Telefon balik kata dah sampai Ma'adi dah. Dia kata duduk kat mana ni? Aku di Sakar Quraisy dah. Sakar Quraisy kat mana kata? Dekat Medan Sakar Quraisy. Medan Sakar Quraisy. Mana ada Medan? Kata Medan Sakar Quraisy dekat mana? Ni di Ma'adi je tu dia. Ma'adi. Kami di ni di Hayyu Ashir ni jauh. Oh dia kata tak apa, nanti esok pula telefon. Sampai Ma'adi. Siap dia. Nak hantar pelapik meja je pun. Buka tak? Macam mana? Tak pergi Demak. Demak eh? Dia abang, entah abang Ashir. Malam dia pergi Ma'adi. Barang apa? Pelapik meja ada. Pelapik meja apa tau. Kak Umi eh. Baik, patah balik tajuk kita. Tinggalkan pelapik meja tu. Faham tak? Jika tujuannya untuk kemasyhuran akan rosak dengan tipu daya syaitan. Ni apa ni, jangan kejar itu. Allah Ta'ala akan bagi nanti. Itu semua anugerah Allah Ta'ala bagi. Jangan dikejar perkara tersebut. Betul, orang yang kejar kemasyhuran ni, nanti kalau dia tak masyhur, dia tengok kawan dia masyhur daripada dia, maka pada tersebut dia akan marah. Kalau kawan dia masyhur, kawan dia lebih apa ni diterima dan sebagainya, maka dia akan marah waktu tu. Kenapa aku tak diterima? Kenapa dia yang diterima? Kenapa gini? Kenapa gini? Maka dia akan mula mempersalahkan. Walaupun dia tak sebut kata dia tak redha, tapi dia akan tunjukkan dengan perbuatannya pada waktu tersebut. Tamam? Baik. Kalau macam tu, maka kita kena istighfar banyak kepada Allah Ta'ala. Kita suka kalau kawan-kawan kita keluar dakwah di jalan Allah Ta'ala dengan syarat mereka dulu ma'ruf, terkenal orang-orang yang dulu bersama dengan masyayikh, duduk di pernah dilihat di muka-muka pintu rumah masyayikh, pernah dilihat dalam majlis-majlis ilmu para masyayikh. Maksudnya ini orang yang dibimbing. Kerana bila orang-orang macam ni duduk dalam masyarakat, kita akan kata apa? InsyaAllah khair. Kenapa? Kerana dia pernah dibimbing dulu. Masalahnya
Kalau yang kita nampak tadi, orang yang tidak pernah dilihat di depan muka para masyayikh, tak pernah dibimbing, tiba-tiba berada di medan. Ini kan bahaya. Orang kalau nak pergi perang, nak ajak pergi perang pun, tengok dulu orang ni pernah masuk tak dalam medan, pernah duduk dalam gelanggang tak? Gelanggang silat tu dia duduk ada tak, duduk berlatih kali dengan tok guru dulu ni. Kalau tak berlatih dulu, macam mana nak pergi duduk depan jadi panglima? Tak. Duduk depan jadi panglima, cari awal kena centah. Ni bukan nak cari syahid, nak cari apa ni. Kalau kata ni tak apa lah, kita pergi tu boleh mati syahid. Ni bukan kita mati syahid, kita mematikan orang, mematikan jiwa umat. Kalau kita ni bukan dibimbing, maka ni masalah tu. Kalau pergi medan perang, kita ditetak, mati kita. Mati kita tu, ya, kalau Ta'ala redha, masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau niat tak betul, ya, na'udzubillah. Tapi kalau kata kita duduk dalam medan umat ini, dalam keadaan kita tidak dibimbing, kita akan merosakkan puluhan dan ribuan manusia yang lain. Ini lebih berat. Lebih berat daripada orang yang pergi berjuang jihad di jalan agama Allah Ta'ala, yang mana kalau dia mati dia seorang. Kalau ni orang yang tidak dibimbing, pergi duduk dalam umat, dia akan merosakkan umat tadi lebih berat daripada keadaan tersebut. Sebab tu, itu yang kita pesan tu. Kata, tengok gurunya, siapa dia belajar, dengan siapa dia belajar, dan sebagainya. Baik. Kalau kita belajar, kena bagi tahu kita belajar. Bukan kalau kita bagi tahu kita belajar, jadi kita tidak ikhlas. Kerana itu adalah keperluan. Baik. Doktor gigi tulis dekat klinik dia, doktor gigi, dan kemudian dia tulis dia punya kelayakan dia. Apa dia yang dia dapatkan. Dan sesuai dah dengan doktor gigi. Maka dia tulis tadi tak ikhlas ke? Tak. Kerana nak bagi orang yakin dengan dia bahawa dia adalah doktor gigi yang sepatutnya untuk memberikan bantuan kepada umat. Kalau kamu nak dapatkan rawatan, mai dekat saya. Kerana saya adalah orang yang begini. Jadi kalau orang dia bagi tahu universiti dia di mana, maka orang tengok, oh, universiti ni terkenal ni. Maka orang pun jadi yakin untuk nak pergi cek gigi dekat dia. Tapi kalau kata dia tulis ni doktor gigi, mengaji je kau tak usah tanya kat mana. Tak ikhlas nanti. Siapa guru dia? Tak usah tanya. Kami takkan bagi tahu. Kerana itu tak ikhlas. Maka tu nanti akan menyebabkan orang pi tak kat dia. Kalau dalam dunia pun orang tak pi. Tapi heran macam mana dengan akhirat. Orang yang konon-kononnya nak betul tunjuk ikhlas contohnya. Kata orang tanya siapa guru dia? Buat apa nak bagi tahu guru? Tak payah bagi tahu guru. Oh, ni pelik. Lagi hebat lagi. Siapa guru? Tak ada guru. Oh. Kok mana? Mengajar tak ada guru. Baca buku sendiri. Saya pun balik Azhar. Saya pun 4 tahun, 5 tahun duduk di Azhar. Dapat sijil. Jadi jidan lagi. Tu. Kan tu sebagai sertifikat saya. Sebagai kelayakan saya untuk saya mengajar. Itu bukan kelayakan. Itu bukan kelayakan dia. Kerana yang keluar daripada Azhar, bukan tu sebagai cop rasmi kepada dia untuk keluar kata dia ni sudah mampu untuk menjadi dutanya Al-Azhar Al-Syarif. Boleh. Kamu hanya keluar sebagai talibul Azhar. Lepas tu kata Syekh Ismail Majzub, hafizahullah ta'ala. Syekh Ismail Majzub, kata beliau, saya setelah habis pengajian saya di peringkat degree, bermulalah pengajian saya, kata beliau. Dia kata bukan bermulalah saya punya ilmunya saya. Tak. Dia kata setelah saya habis pengajian saya dalam bentuk ini, maka ini bermulalah pengajian saya. Kerana ini adalah apa dia? Ini miftahnya saja. Dia macam kunci pintu nak masuk dalam medan. Itu saja. Bila dah masuk, ini permulaan saya untuk belajar. Ini permulaan saya nak belajar ni. Ini bukan sebagai permulaan saya untuk mula mengajar dan sebagainya. Sebab tu sistem pengajian yang telah dianjurkan oleh ulama, mendapat izin daripada guru dan sebagainya, ini adalah sistem yang tidak sepatutnya dianggap sebagai perkara yang pelik pada zaman ini. Tapi dianggap pelik. Kalau kita perjuangkan sistem izin, mesti mendapat izin daripada guru dan sebagainya, dianggap pelik benda tersebut. Kenapa dianggap pelik? Dianggap pelik oleh orang-orang yang dia pelik. Kerana dia tidak melalui sistem, maka dia akan buat pelik. Kata macam mana ni? Kenapa perlu macam tu dan sebagainya? Padahal sistem tadi tidak pelik. Kerana sistem tadi yang melahirkan ilmu yang berkualiti dan akan membimbing umat ini dengan kebaikan. Sebaliknya yang berlaku, kalau tidak mendapat izin, tidak bersohbah dengan guru, tidak mendapat tarbiyah daripada gurunya tadi dengan tarbiyah yang baik, maka akhirnya jadi apa? Jadi murid yang dia ini menganggap bahawa dia guru, dan kerana dia tidak dibimbing oleh mana-mana guru,
dan akhirnya dia akan merosakkan puluhan, ribuan, malah jutaan umat setelah itu. Nah, ini lebih berat daripada apa-apa penyakit yang ada dalam muka bumi Allah Ta'ala. Nampak tak? Maka para ulama pada waktu sekarang, ketika mana mereka memaklumkan tentang guru mereka, dia belajar dengan siapa dan sebagainya. Kalau disebut tentang nama-nama guru dia dan sebagainya, maka ini adalah suatu perkara yang sepatutnya dilakukan. Lebih pada zaman sekarang. Nah, kerana zaman sekarang zaman pendakwa lebih ramai daripada yang hakikah. Kau perlu dimaklumkan. Kamu kena ada bukti. Nah, kena ada bukti bahawa kamu adalah orang-orang yang mengikuti jalan tersebut. Tamam? Jadi kepada anak-anak muda dan sebagainya, sabar. Tuntut ilmu. Jangan sibuk dengan perkara yang tak sepatutnya disibukkan. Boleh? Kita masih tuntut ilmu sampai sekarang, tuntut ilmu. Dan tidak ada istilah tidak ada tuntut ilmu. Nah, kalau tidak tak duduk di Mesir ni lagi. Kalau kata nak balik aja, nak menyampai ya. Balik menyampai tapi 3-4 bulan je lah. Lepas tu balik pula ke Mesir. Maksudnya kena ada dalam hati kita ni perasaan untuk kita terus menuntut ilmu. Jangan pernah rasa nak berhenti daripada tuntut ilmu. Dan kalaupun telah mengajar pada waktu tersebut jadi guru dan sebagainya, tetap menganggap bahawa saya adalah murid. Saya adalah orang yang akan mendapatkan manfaat. Nah, saya akan mendapatkan manfaat daripada umat dengan siapa pun. Saya akan dapatkan manfaat tersebut. Itu maksudnya. Baik. Jika tujuannya untuk kemasyhuran akan rosak dengan tipu daya syaitan. Kerosakan besar di dalam agama disebabkan dua kelompok manusia. Kerana rosaknya agama ni dengan dua kelompok manusia. Yang pertama siapa? Baik yang ke-33, orang alim tidak beramal ilmunya. Ini satu. Orang yang alim tapi tak beramal dengan ilmu. Melakukan bercanggah dengan agama. Dan kemudian bila dia tak, apa maksud tidak beramal dengan ilmunya? Iaitu dia melakukan perkara yang bercanggah dengan agama. Itu maksud kepada tidak beramal dengan ilmu. Nah, kerana kata Al-Imam Habsyi dalam kitabnya Nashr Ta'rif, kata beliau, dan juga kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, hakikatnya tidak ada bahasa seorang tadi tidak beramal dengan ilmunya. Sebenarnya walau sedikit pun dia akan beramal dengan ilmunya. Seorang yang belajar tentang haramnya zina dan kemudian dia tinggalkan zina dan hadir dalam hati dia, kenapa dia tidak berzina? Kerana ini larangan Allah Ta'ala. Maka secara automatik dia telah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang mengetahui satu benda tadi, secara automatik dia telah beramal dah. Walaupun kita tak nampak depan mata dia melakukan sesuatu. Kerana meninggalkan sesuatu yang dilarang juga dikira amal. Nampak? Kerana amal dalam hukum dalam syarak, amal dalam syarak ni if'al wala taf'al. Dan dia tidak melakukan perkara tadi dengan niat. Bukan dia tinggalkan tadi kerana tidak niat. Contoh sekarang ni, kita tengah duduk mengajar. Tak terlintas dalam kepala kita nak berzina. Tak terlintas dalam kepala kita untuk minum arak. Maka dinilai tak dapat pahala pada waktu tersebut dengan niat kita tinggalkan tadi. Kalau kita tidak niat tersebut, dikira ke pahala kita dikira meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kata para ulama, tidak dikira pada waktu tersebut. Dikira ketika mana kita ada peluang untuk melakukan perkara tersebut tapi kita tinggalkan. Dihidangkan arak dan kita tahan. Dalam kapal terbang, pramugari itu buat main arak. Nak minum apa? Tengok ada arak, ada jus. Kita pilih jus. Kenapa pilih jus? Kenapa tak ambil arak? Kerana ini haram bagi kita untuk minum. Maka pada waktu dia dapat pahala. Kerana meninggalkan tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada larangan daripada syarak. Kata ulama begitu. Tamam. Dan kemudian yang ke-34 lebih berat dari kelompok pertama, si jahil jadi panduan yang utama. Lagi berat pada kelompok yang pertama, si jahil yang tidak beramal dengan ilmu. Siapa golongan yang kedua yang lebih berat lagi? Iaitu orang yang jahil menjadi panduan yang utama. Ini lagi berat. Dia dah jahil, dia jadikan sebagai panduan. Lebih berat lagi, dianggap sebagai ulama. Lagi berat. Dia jahil dan dia tahu dia jahil. Sebab tu ilmu ni mulia. Kita sebut awal-awal lagi. Ilmu ni mulia kenapa? Kerana orang yang tidak berilmu pun sonok ketika orang panggil dia berilmu. Jadi si jahil jadi panduan yang utama. Kata Imam Asy-Sya'rani yang berjasa, macam-macam saya baca. Kata Imam Asy-Sya'rani. Ada alif lam tu jangan tinggal. Kata Imam Asy-Sya'rani yang berjasa, ikhlas perlu bimbingan dari ahlinya.
Jika mahu perbahasan tentangnya, buka Masyariqal Anwar, kitabnya. Jadi kalau mau ingin pengetahuan yang lebih terperinci tentang perlunya bimbingan guru, maka kena baca kitab Masyariqal Anwar. Apa Masyariqal Anwar? Iaitu kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah fi Uhudil Muhammadiyah, karangan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Ini karangan yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipelajari serta dijadikan panduan. Ini nama lain bagi kitab Lawaqih Al-Anwar. Bukan Masyariqal Anwar kitabnya. Kitab ni penting untuk dibaca dan dijadikan panduan. Karena Imam Sya'rani dalam semua bab, dalam kitab tersebut dia akan sebut di belakang sekali, dia akan kata apa? Pada setiap bab dia akan sebut perkara ini perlukan bimbingan guru. Perkara ini perlu bimbingan guru. Perkara ini perlu bimbingan guru. Dia akan sebut macam tu. Hatta dalam masalah ikhlas, hatta dalam masalah zuhud, hatta dalam masalah makan sekalipun. Makan perlu mengikuti sunnah Nabi SAW. Cara macam mana nak makan. Dan penghujung dia akan sebut, maka perkara ini perlu bimbingan guru. Perlu bimbingan guru. Sampai macam tu sekali. Macam mana dengan ilmu. Lebih-lebih lagi daripada tu. Tamam? Maka sebab tu dua kelompok ini perlu kita hati-hati. Alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Dan yang kedua, si jahil yang menjadi pemimpin kepada umat. Ini yang lebih berat. Pemimpin umat ni jangan duk faham pada pemimpin umat ni jadi Perdana Menteri, jadi menteri, jadi esko kerajaan. Bukan itu maksud dia semata-mata. Lebih berat lagi jadi pemimpin dalam agama. Hanya lagi berat. Dianggap dia sebagai guru besar, dianggap dia sebagai alim, dianggap dia sebagai itu, ini dan sebagainya, padahal dia adalah si jahil. Fasal yang seterusnya pada menyatakan tentang pemilihan ilmu guru dan teman. Ini penting. Pada bait yang ke-37. Tamam. Ini fasal untuk kita memilih setelah mana kita berusaha untuk ikhlaskan niat kita. Hadirkan niat-niat kita tersebut. Sebab tu kena baca kitabun niat. Karangan Habib Sa'ad. Cuba tengok apa yang disebutkan oleh Al-Habib Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu waktu ketika niat. Apa doa dia di dalam kitab Darus Soleh biasanya dia akan tulis. Kitab Darus Soleh ni bagus. Mukadimah dia akan tulis ni. Niat qiraatul kitab. Dia akan letak. Cetakan Darus Soleh ni biasanya dia akan letak tu. Dia baca apa? Ni doa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa dia punya niat dia? Nawaitu bitta'allum wajh Allah Ta'ala. Saya berniat belajar ini kerana Allah. Wa nashral ilmi. Dan juga menyebarkan ilmu. Wa ta'limi. Nashral ilmi wa ta'limi. Wa bathal fawaid syar'iyyah. Wa tabligha ahkamillahi ta'ala. Wa izdiyada minal ilm. Wa ihya' asy-syar'i syarif. Wa dawama zuhuri al-haq. Wa qumulil batil. Itu semua tu. Wa izhar as-sawa' wa ruju'a ila al-haq wal ijtima' ala zikrillah. Semua. Berapa niat dah ni? Ada kat 10 niat dah. Wa du'a lil muslimin wa lis salafis salihin. Untuk doa kepada orang muslimin dan juga salafus salih. Wa dawama khairil ummah. Dan mengekalkan kebaikan umat. Bi kasrati ulama'iha. Dengan banyaknya ulama. Wa ghtinama sawabihim. Wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi hadzal ilm. Wa barakata du'aihim li. Wa tarahumuhum alayya. Wa dukhuli fi silsilatil ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bainahum. Wa idadi fi jumlati muballighil wahyi. Wa ahkamihi wa izalatil jahli an nafsi wa an ghairi lillahi ta'ala. Jadi ini niat-niat yang dihadirkan. Ada berapa niat ni? Hampir 20 niat. Dalam belajar saya ada dekat 20 niat yang dihadirkan waktu ketika ini. Dan juga untuk bersyukur dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Nikmat sihat, nikmat akal, nikmat harta, nikmat itu, nikmat ini, nikmat sebut ni. Wah. Wah tu tak tulis apa dah. Kosong. Untuk kita niat tadi. Nak beritahu kata apa?
nak bagi tahu kata ini niat yang perlu kita hadirkan. Cuba bayangkan, kalau seorang tadi nak pergi menuntut ilmu, setiap kali nak tuntut ilmu, dia akan hadirkan niat-niat tersebut. Semua itu akan dapat pahala. Nah, 20 tadi kita akan dapat pahala. 30 niat tadi kita akan dapat pahala. Masya Allah. Nah, nanti insyaAllah kitab ni pun kita kena letak. Nah, mukadimahnya kita akan letak dulu dengan niat ta'allum. Nah, nawa itu apa? Ta'allum wa ta'lim, kan? Nafa' wal intifa'. Kan ada doa Imam, apa ni niatnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala, itu perlu diajarkan oleh para guru kepada muridnya. Nah, sebaliknya kalau kata guru-guru, ustaz-ustaz, kalau kata anak-anak murid, bagi dulu doa tu. Mereka hafal doa tadi. Ini diajarkan oleh para masyayikh, para habaib. Nah, untuk membetulkan niat kita. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang penting. Fasal yang penting pada menyatakan tentang pemilihan ilmu. Ilmu apa yang kita nak kena belajar dulu? Ilmu apa yang perlu kita tuntut terlebih dahulu? Jadikan sebagai permulaan. Baik, saya sebut di sini pada bait yang ke-37, mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran. Bukan sekadar baca tapi hafalan. Ini saya sebut ni umum lah, pada diri sendiri lah sebenarnya. Kerana saya pun tak hafal Quran. Habis. Kan? Jadi, kena usaha untuk hafal Quran Al-Karim. Kena usaha. Kena niat dalam hati kita, moga dapat jadi hafizul Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, kerana ini orang-orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Hum qawasullah. Mereka adalah ahlullah. Orang-orang yang disebut sebagai ahlillah. Nah, ahlullah wa qasatuh. Dan juga yang menjadi perhatian dan juga orang-orang yang khusus di sisi Allah Ta'ala. Maka mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran. Bukan sekadar baca, tapi hafalan. Jadi bukan sekadar baca saja, tapi hafal. Kenapa saya sebut ini sebagai tanbih? Kerana sebahagian di kalangan kita menganggap bahawa Quran tidak perlu sangat. Tidak perlu dihafal. Ini bercanggah dengan tariq salafus salih yang terdahulu sebenarnya. Ikut kemampuan. Tidak semua orang yang masuk ma'had tahfiz keluar jadi hafiz. Ikut kemampuan. Jadi kalau kita hantar anak kita pergi masuk tahfiz, itu sekadar kita mengikuti jalan para salafus salih. Tengok-tengok duduk 3 tahun, 4 tahun tak habis lagi Quran. Rupanya dia tak lepas lagi. Bolehlah hafal zakat 15 juzuk. Alhamdulillah, khair. Kalau zakat 15 juzuk dia boleh. Mungkin zakat tu saja. Kemudian dah selepas kita dah try dia dengan 3 tahun, 4 tahun tadi. Tapi umur bila yang kita hantar tu? Tengok juga. Orang kita di Malaysia jenis hantar anak masuk tahfiz umur 13 tahun. Memang 3 tahun tu dia rasa lama. Masuk kalau umur 17 tahun, dia mula nak tengok SPM waktu tu. Tidak. Dia akan lalui sistem tu. Lepas tu waktu tu guru-guru mula akan tengok Allah. Budak ni nak kena ambil SPM dan sebagainya. Memang tu realiti sebenarnya. Sebab budak tu umur dah 17 tahun. Dan keluarga pula ada tekanan macam-macam. Mak pula kalau tengok jiran sebelah rumah anak dia umur 17 tahun jadi doktor lah. Keluar jadi engineer lah. Engineer cucuk sendiri pun ada. Engineer cucuk sendiri, doktor cucuk sendiri. Engineer buat bangunan sendiri kat belakang rumah. Jadi kan jealous tengok keadaan umat macam tu dan sebagainya. Akhirnya dia pun nak pengaruh anak dia pun nak masuk juga macam tu. Kenapa? Kerana umur dah 17 tahun. Cuma kalau tengok di negara-negara Arab sebahagiannya, yang anak mereka dihafalkan Quran sebelum umur 7 tahun. Umur 5 tahun dah mula dah hafal Quran. Dalam tempoh 2 tahun, kalau khatam, alhamdulillah. Kalau tidak khatam, masuk ke sekolah. Di sekolah pula, tengok sekolah lah. Kalau sekolah macam sekolah Al-Azhar, dia akan teruskan lagi hafalan. Sampailah sebelum mereka masuk ke sekolah menengah. Maksudnya sebelum sekolah menengah, dah selesai dah Al-Quran 30 juzuk. Itu sistemnya mereka. Tamam? Maksudnya kalau kita di tempat kita, kanak-kanak ni, budak-budak ni, sebelum umur 7 tahun, maknanya umur 5 tahun kalau kata ada hadanah ataupun tempat hafalan Quran. Dan budak-budak ni tak boleh duduk asrama. Tak boleh duduk asrama. Memang tak boleh duduk. Kena duduk dengan mak ayah dia. Jadi mak ayah yang paling utama sekali tengok anak-anak hafal Quran ni. Bukan serah kat cikgu je. Sebab tu kadang-kadang yang jadi aduan daripada para guru, anak-anak bila hafal Quran duduk di sekolah ni, duduk di asrama, balik-balik rumah, yang merosakkan hafalan anak-anak kadang-kadang mak ayah. Bagi handset, bagi macam-macam kat anak. PS4 bagi. Xbox kan? Bagi budak tu main betul-betul, akhirnya lupa Quran.
Tak apa. Kenapa? Kerana mak kata kena bagi rehat lah. Nah, budak-budak ni tak gila letih lah mereka. Siang kat mereka. Dia tak apa Quran. Dia tahu macam mana Quran letih tak letih, kena ulang dan sebagainya. Quran ni lebih sakan lagi daripada kijang kita dapat waktu kita buru di hutan. Kijang pula kijang hidup. Kalau tak ikat elok, jempol lari gitu lah. Tentang kijang tu. Nah, kalau tak ikat macam tu, ikat hafalan kita tadi dengan ikat apa yang kita baca tersebut, iaitu Al-Quran dan sebagainya, dengan apa? Dengan hafal. Kerana dia lebih mahal daripada kijang tadi. Nah, lebih mahal daripada tu lagi. Tamam? Kalau tak ikat, kalau tak simpan elok dalam tempat yang sepatutnya, maka pada waktu tersebut dia akan hilang. Okay? Kalau tak atau tepi jalan, hilang orang pakai kutip. Tapi kalau tak elok dalam perbendaharaannya, kunci elok, hafal nombor siri dia, maka nanti kita boleh buka balik bila kita nak ambil. Macam itulah Al-Quran. Nah, jadi jangan dibiarkan perkara tersebut. Tapi kalau anak tu hafal daripada kecil, kemudian balik ke rumah, yang mengulang dengan dia mak dia, yang duk tengok hafalan dia ayah dia, maka akhirnya ayah dan mak tadi akan faham apa dia. Ini perlu pada Al-Quran. Nah, tu anak saya dihantar ke kampung di Mansurah, Mansyah Badawi. Kampung tadi, kanak-kanak di kampung tersebut kebanyakannya hafal Quran. Dan kita tengok penting ibu ayahnya ambil berat tentang perkara tersebut. Bayangkan anak-anak di kampung tu, budak kecil-kecil lagi umur 5 tahun, 6 tahun, dah dihantar ke hadanah itu. Tu tempat hafalan Quran di hadanah ya, ataupun macam tadika ya. Guru ada 100 orang guru. Perempuan semuanya. Sebab tak boleh mengajak Quran ni kepada kanak-kanak melainkan guru perempuan. Guru lelaki tak boleh. Guru lelaki kalau di Malaysia boleh lah, mak tahfiz. Nah, mak tahfiz boleh lah sebab umur 13 tahun dah. Tu kalau hantar guru perempuan tak pergi, takut duk mengorak kat anak murid pula. Ya. Jadi mau tak mau kena guru lelaki lah. Kalau di tempat macam budak-budak, mesti kena hantar guru-guru yang perempuan. Kerana perempuan lebih sifatnya keibuan. Dia garang tapi dia bersifat keibuan tu banyak. Maka ini lebih memudahkan murid tadi untuk belajar. Ini kata Imam Ramli. Imam Ramli sendiri sebut masalah tadi. Perlu kepada guru dia muaddibah, khusus kepada orang perempuan dan juga disebut oleh Syekh Muhammad Khair Fatimah. Mesti menghantar anak-anak kita ke tempat yang hafalan Quran tadi mesti kepada guru-guru perempuan. Kerana keadaannya macam tu. Maksudnya budak-budak kecil dihantar. Beza dengan tempat kita. Ala kulli hal, tak apalah. Mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran. Bukan sekadar baca tapi hafalan. Sebab tu saya jadi ajaib. Kalau kita sibuk untuk bagi orang hafal matan, kita bangga dengan seorang boleh hafal Alfiyah, tapi kita tak bangga dengan seorang boleh hafal kalamullah, Al-Quranul Karim. Ajib. Kita lebih mengangkat orang yang hafal matan-matan yang dikarang oleh manusia dibandingkan dengan orang ni menghafal Al-Quranul Karim. Ajib. Betulnya menghafal Al-Quran ni yang sepatutnya diberikan perhatian. Kerana disebut oleh Allah, sebut oleh Nabi SAW. Orang hafal Quran ni ahlullah wa qasatuh. Hafal Alfiyah ni selepas hafal Quran. Sebab tu anak-anak di Mansyah Badawi, di kampung yang saya hantar anak saya tadi ni, umur 7 tahun. Hafiz dia Quran, hafizah. Terus akan hafal apa? Hafal Alfiyah. Budak umur 7 tahun hafal Alfiyah. 3 bulan khatam Alfiyah. Ingat Alfiyah ni serupa dengan ingat Fatihah. Baca apa kitab tak faham. Punya ingatnya kuat. Kerana dia pemula dengan Quran dulu. Tapi jalan kita di tempat kita berbeza. Malah ada sebahagian orang pandang sini kepada anak-anak hafiz. Kata budak-budak hafiz tak erti fiqh apa semua kali. La ilaha illallah. Waktu dia hafal Quran. Budak hafal Quran ni kita nak kena didik. Tapi sebab apa? Sebab masalah dia, yang tempat kita hafal Quran umurnya 15-17 tahun. Tapi tak erti fiqh. Ini memang masalah lah. Fardu Ain tak lepas lagi umur 17 tahun dah. Yang ni salah siapa? Salah kepada pihak pengurusan di tempat tadi kerana tak mendidik anak-anak murid tersebut dengan ilmu fardu Ain. Bila saya puji Matis kerana Matis beri perhatian tentang masalah tersebut. Bukan sebab Matis Ustaz Zuhair duk dengar ni, tak. Tapi saya tengok kesungguhan pada Ustaz Zuhair untuk bagi pengajian fardu Ain kepada para penuntut ilmu yang ada di anak-anak murid beliau yang berada di Matis dan sebagainya. Maka ini perkara yang patut dipuji. Ya. Jangan dibuat klasifikasi macam tu. Ni budak tahfiz, hafal Quran saja. Ni tengok ni, pelajar yang duduk di pondok, hafal Alfiyah.
Macam mana dibandingkan Alfiyah dengan Al-Quranul Karim? Ajib. Tak sepatutnya dibuat bandingan. Nah, kerana ni kalam bashar, ni kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalam ni kalau dia hafal, tak faham pun dapat pahala. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Ini ma'ruf. Nah, satu lagi menghafal Al-Quranul Karim. Yang menghafal Al-Quran dalam hadis Nabi kata apa? Diberikan pakaian kepada ibu ayahnya pada akhirat nanti dengan pakaian yang bercahaya di akhirat nanti. Pakaian yang tidak ada tolak bandingnya. Baik, kata Al-Imam Nabhani dan juga para syurah hadis, kalau kepada ibu ayahnya diberi begitu, bagaimana kepada pemilik hafalan Quran tadi? Kalau mak ayah saja dapat pahala macam tu, dapat anugerah macam tu, anak yang hafal Quran tadi macam mana? Pemilik hafalan tu lebih lagi daripada tu. Tak disebut. Benda tak disebut ni, ini maksudnya perkara yang disiapkan itu sangat besar. Kerana tu kita tak boleh hafal Quran, anak kita nak hafal Quran. Nah, macam tu. Ya, jangan buat bandingan lagi. Ini perbandingan yang huduh. Nah, jangan buat perbandingan. Kita jadi jijik dengan perbandingan macam tu. Nah, sepatutnya anak ni dimulakan dengan Quran, kemudian diteruskan dengan ilmu syarak. Nah, mengaji ilmu, baca alfiyah, khatam alfiyah, hafal. Ni Azra'i depan ni kena hafal ni apa ni matan-matan. Dia kena mula dah hafal matan. Nah, hafal apa ni Saiful di mana ni? Nah, ilallah wa minallah wa fillah wa billah. Nah. Baik. Jadi apa ni kena mula hafal matan depan ni. Nanti Ustaz susun balik matan pun nak kena hafal nanti. Lepas tu kalau tak balik nak kena tasmi' dengan siapa? Nah, ni dengan Ustaz Hakim. Ni dengan apa ni? Sekali lah. Dia kena tasmi' mereka pun sekali lah. Tak tasmi' saja. Mereka pun kena mengapai juga sekali. 3 bulan nanti ni kan. Ustaz balik Malaysia. Jadi apa ni yang tak balik ni, duduk di sini dalam keadaan PKP apa semua tutup. Nak pergi mengaji tak boleh apa semua ni, buat apa lagi? Kalau tak hafal. Hafal matan, hafal Quran. Yang tak hafal Quran lagi boleh hafal Quran. Kan? Yang dah hafal Quran, mengulang, kemudian hafal matan pula. Sambung hafal matan. Hafal alfiyah. Kan? Hafal apa ni matan-matan yang apa ni yang sakan. Taki kita hafal alfiyah dekat Allah 1000 baik dah. Alfiyah 1000 lebih ya, dia hafal 2000 apa. Ya. Baik. Jadi itu yang sepatutnya. Mulakan ilmumu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafalan. Saya syarah panjang sikit dalam bab tersebut kerana apa ni kadang terdengar di hujung telinga kita pandangan sinis terhadap orang yang hafal Quran. Nah. Kecuali lah kalau kita memang dia bukan jadi hafiz Quran. Nah, dan sistem kita di Malaysia memang macam tu. Sistem kita di Malaysia masuk pondok. Nah, memanglah waktu tu tak hafal Quran dah lah. Tak hafal Quran macam mana umur masa masuk pondok tu pun dah 17-18 tahun. Nah, kalau boleh hafal waktu tu, ini anugerah Allah Ta'ala. Allah bagi. Dan sepatutnya dimulakan dengan Quran. Satu kata teman saya, dia ni hafal Quran lah, ahli Quran. Nah, orangnya orang yang bersih jiwa dia. Kalau baca kitab ni, depan guru saya Syekh Ahmad Mamduh, 3 kali ulang dia. Lubul usul tu, ingat terus. Boleh ulang balik. Nah, kawan saya Syekh Sabir tu. Memang apa ni, Quran dia masih betul. Sehari akan mengulang 5 juzuk. Yang ni ahli Quran yang betul-betul. Ini kena tiru macam tu Azra'i. Nah, kalau dia entah ahli Quran, ni Ustaz Hakim yang memang doa hafal Quran ni. Ni Ustaz Taqi yang menghafal apa ni? Juzuk Amma. Dia hafal 30 juzuk, tak apalah kita hafal juzuk 30. Jadi lah. Ada 30 kat belakang. Yang boleh lawan kat lah. Dia hafal 30 juzuk, kita hafal juzuk 30. Nah, terbalik. Ma' mutlak, mutlaqul ma'. Okey lah tu. Jadi apa ni dia bagi tahu kat saya, sehari dia akan mengulang 5 juzuk. Kan? Kalau kan tak puasa dia kata sambil duduk baca kopi sampai pagi lepas subuh tu, sambil nak tunggu nak pergi kerja. Kan? Apa nak pergi kerja pukul 9 pagi, baru dia pakai tolak pergi kerja. Dia kerja di Wizarah Auqaf kalau tak silap. Kawan saya ni. Muda lagi orang dia. Muda 10 tahun daripada saya. Muda sangat. Umur baru 20. Saya pun umur 27, dia umur 17 lah. Jadi kau umur 27 kan. Jadi apa ni, orang dia
muda, tak sampai 30 lagi umur dia. Tapi apa yang dia buat? Hafal sehari 5 juzuk. Dia mesti mengulang 5 juzuk. Dia kata, kalau aku tak ulang 5 juzuk, dia kata, aku akan lupa. Macam tu, padahal dia ingat kuat gila. Ya. Kuat sungguh ingatan. Dan hafal pada kecil. Dia pernah hafal waktu kecil. Nampak? Dan sehari 5 juzuk. 6 hari khatam Quran. Tu tak biasa, tak dalam semayang lagi tu. Hak semayang lain. Hak waktu jadi imam lain pula. Dan dia memang akan jadi imam. Dia kena jadi imam. Untuk nak ingat ingatan tadi. Maulana Syekh Yusri hafizahullah hafal Quran pada, dia cerita kepada kami, hafal Quran, dia dapat hidayah untuk hafal Quran, dia kata dia di Paris. Saya waktu sampai di Paris beberapa tahun yang lepas, teringat cerita Syekh Yusri. Saya sampai di kota Paris. Sampai di kota Paris tu, teringat Syekh Yusri punya cerita. Dia kata saya dapat hidayah untuk hafal Quran ketika pertukaran pelajar. Dia tak ada program pelajar daripada Mesir pergi ke Paris. Jadi dia di antara yang dipilih. Sampai di sana dia dapat hidayah di sana. Hafal Quran bukan di Mesir. Kemudian balik setelah tu, pada tu tahun berapa masa dia mula tu? Tahun 3 di kuliah tip. Tahun 3. Tahun 3 waktu tu umur dah berapa tahun waktu tu? Mungkin 19 tahun. Dan Syekh mula waktu tu umur dia untuk hafal Al-Quran Al-Karim. Jadi apa ni, dia mula hafal selama berapa tahun? 3 tahun. Hafal Quran. Tiap-tiap hari kata Syekh. Sehari dia dengar dalam 1 ayat, 2 ayat sehari. Sambil-sambil duduk sarapan kata Syekh, dengar Syekh apa ni Khalil Husaini ataupun Syekh Abdul Basit. Dengar Syekh Abdul Basit. Ulang. Lepas tu Syekh akan rakam suara dia sendiri. Perlu dengar suara dia sendiri. Itu yang dia buat tiap-tiap hari selama 3 tahun dan khatam Quran. Dan kata beliau, sekarang aku mengulang 30 tahun. Nah, 30 tahun dia mengulang dalam solat, di luar solat. Quran saja. Syekh Yusri kalau tanya kat dia, Quran lah. Dia ahli Quran tu. Dan Allah Ta'ala bagi futuh dia dengan Quran. Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Quran kuat sungguh. Ke dalam semayang kalau Ramadan ni lagi ya. Masuk Ramadan tu tak tanya lah. Tak tahu lah PKP ni macam mana kan. Kadang-kadang tak semayang. Kalau dia seorang-seorang dia pun dia akan buat macam tu juga. Syekh Yusri ni tak boleh tengok orang kuat macam tu. Bayangkan sehari 5 juzuk. Sehari 5 juzuk di Masjid Al-Ashraf. Maksudnya kalau Ramadan tu biasanya akan khatam 3 kali dalam bulan Ramadan. Dalam solat. Dalam solat, bukan di luar solat. Ni bukan tadarus ni. Dalam solat saja akan khatam 3 kali Quran. Sehari 5 juzuk. Daripada Isyak sampai dekat-dekat subuh semayang. Semayang tarawih 20 rakaat. Dekat subuh. Allah. Kita anak murid ni cabut lutut-lutut. Nah. Syekh duduk itu. Tandah pun tak pergi. Duduk. Ush. Tak wali lagi tu. Wali. Boleh duduk macam tu. Kita main 8 rakaat pun main hari ke-15 pakat tuang habis. Baru 8 rakaat. Tak main 20. Dia main 20 kuasa hari kedua tuang habis lah. Sebab dia kata 20 campur dengan 20 ialah 40. Kan? 40 rakaat. 40 rakaat. Kali dengan orang semayang 8 rakaat. 8 kali 5 baru 40. Jadi 5 hari mereka sama dengan 2 hari kita. Dia kira gitu. Faham tak? Jadi sebab tu apa ni, kalau tengok para salafus soleh punya solat mereka, Sayyidina Tamim Ad-Dari macam mana boleh semayang 1 rakaat 30 juzuk. Sayyidina Uthman 1 rakaat 30 juzuk. Ajib. Kenapa? Kerana mereka telah istighraq dalam kalamullah Ta'ala. Mereka dah tenggelam dengan kalamullah. Kerana tu mereka tak ada kalam lain pada waktu tersebut. Lepas tu jangan buat perbandingan. Arjukum. Saya harap sungguh-sungguh kepada para pendengar, para asatizah, para guru, jangan buat bandingan lagi lah dengan ahli Quran. Anak-anak hafiz yang hafal Quran 30 juzuk tu sebenarnya lebih mulia daripada kita lagi. Dan mereka boleh Allah Ta'ala bagi kepada mereka untuk mereka tuntut ilmu selepas ni dari alim sekejap ya, lebih daripada kita. Kalau Allah Ta'ala nak bagi alim. Faham? Kerana mereka dah diberikan pilihan. Allah Ta'ala dah pilih mereka untuk menghafal kalamullah. Lepas tu jangan dimain-mainkan perkara tersebut. Ini kita baru mengaji Al-Jurumiyah. Mengaji Al-Jurumiyah sikit. Baru bolehlah kitab-kitab kecil. Hidayatul Sibyan. Boleh takdir-takdir kitab sikit. Perli dah orang. Nak pelekeh-pelekeh orang dan sebagainya. Oh, ini hafal Quran saja. Hafal Quran saja.
Nah, hafal Quran saja. Petrai hafal tengok. Nak jadi ikut mana? Kan? Takut tertukar lagi dengan lagu Arab juga. Biladi. Tiba-tiba keluar lagu Arab Mesir. Jadi jangan duk pandang rendah sangat. Patut kena muliakan ahli Quran. Ya, muliakan ahli Al-Quran Al-Karim. Yang ini dilakukan oleh salafus salih yang terdahulu. Yang ini dilakukan oleh para masyayikh. Maksud sebahagian masyayikh ada yang cium tangan kanak-kanak yang hafal Quran 30 juzuk. Cium tangan. Kerana dimuliakan. Kerana budak ini dipilih oleh Allah Ta'ala menghafal Al-Quran. Tamam? Minta maaf, syarah panjang sikit tentang Quran. Jadi banyak lagi ni. Ni semua ni pasal kitab ni. Kitab pun nak kena mengaji. Baik. Sikit lagi saya contoh. Sunnah para salaf jangan diabaikan. Setelahnya barulah menghafal matan. Tengok. Jadi ini sunnah para salaf. Didahulukan anak-anak mereka. Didahulukan mereka dengan Al-Quran. Kemudian setelahnya barulah menghafal matan. Saya teringat saya tanya dekat Syekh Sa'ad Jawish. Rahimahullah. Lepas tu naik kereta dengan beliau. Daripada Al-Azhar ke Hayu Sabi'. Saya tengok Syekh Sa'ad waktu tu tengah tunggu dekat kuliah. Saya pun pergi dekat dia, salam, cium tangan dia. Kemudian saya tanya kepada dia, sihatkah Syekh, sihatkah semua. Terus saya tanya, nak pergi mana? Saya tak nak balik ke Sabi'. Jom balik dengan aku, dia kata. Aku pun nak balik Sabi' ni. Terus naik kereta dengan Syekh. Anak Syekh bawa. Sampai tengah jalan saya pun tanya kat Syekh. Syekh, nak tanya sikit. Kalau kata nak apa kan selepas kalau kita dah selepas Arba'in Nawawiyah, kita nak apa hadis? Syekh kata apa? Hafal Quran. Kata paku tak balau. Saya tanya dekat Syekh, Syekh kalau nak hafal hadis, Arba'in, lepas Arba'in nak apa? Ingatkan Syekh nak sebut kita hafal Riyadhus Salihin. Lepas Riyadhus Salihin baru naik Sahih Bukhari apa semua sekali. Jadi kalau saya tanya maratib nak hafal hadis ni Syekh, nak hafal kitab apa dulu? Syekh senang sambil duduk depan, hafal Quran dulu. Pergi tu kena rasa nak terjun kereta. Dah waktu tu dekat duit pipi kubur. Rasa mati terus waktu tu. Allah. Bila Syekh sebut tu terus saya kata hafal Quran dulu. Lepas tu baru hafal hadis. Ajib. Saya kata wali betul. Syekh Sa'ad ni masya-Allah tabarakallah. Saya pernah bawa ada seorang ni, saya dengan Ustaz Akhirul bawa seorang kawan kita daripada satu negara ni pergi lawat Syekh Sa'ad. Nak ambil sanad, dia nak pergi ambil sanad dengan Syekh Sa'ad. Dia bukan orang Malaysia lah, orang luar. Sampai di rumah Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad biasalah jamu makan, tak ayak. Ayak biasa ayak Arab. Arab kan dia tak ayak mineral tu, bukan ayak mineral, botol ayak mineral. Ayak dalam tu ayak ni, ayak pahit mah. Arab Mesir kan minum ayak pahit. Syekh pun sama lah, dia orang Mesir. Ayak pahit pula buah dalam ti air. Tak kat depan. Nampaklah kata tu ayak pahit pun tahu dah. Kita pun tahu. Syekh tak buah apa semua tadi. Lepas tu Syekh masuk dalam. Kita tahu Syekh tak dengar. Adatnya Syekh tak dengar sebab Syekh duduk dalam. Kita tahu bunyi dapat lagi Syekh tu jauh dalam. Kemudian kawan kita ni tanya, tu ayak apa tu? Dia kata ma'ruf, dia kata ahli Misr yashrabuna ma' Hanafiyah. Dia kata orang Mesir ni suka minum ayak pahit. Dia kata. Lepas tu saya pun kata ma'ruf. Ampun, dia kata. Dia kata la ana la ashrab hadha. Saya takkan minum ayak ni, dia kata. Tak apa. Elok Syekh mai jauh ni. Syekh mai tu. Terus Syekh kata, ada orang tak minum ayak ni. Dia kata ayak ni tak elok lah apa semua ni. Jangan bimbang, dia kata. Minum, dia kata. Fihi syifa. Minum. Padanya ubat, dia kata. Saya waktu tu dengan Ustaz Airul terus tengok tu dia. Hisakan. No. Macam mana tiba-tiba dia main terus dia buh kat ayak tu. Minum, dia kata. Saya minum terus lepas tu. Niat syifa. Kerana minum di rumah masyayikh ni, kata para masyayikh, minum di rumah mereka, makan di rumah mereka, niatkan syifa. Allah Ta'ala akan bagi syifa. Nah, jadi kalau main di rumah para guru, kalau guru kita jamu, jangan tolak makan saja. Kerana tu niatkan syifa, moga-moga dapat syifa nanti. Bukan dapat seorang isteri namanya syifa, dah ataupun anak murid namanya syifa yang Kak Umi jealous tu. Nah. Jealous dengan syifa jantan, bukan perempuan. Tapi jealous dengan syifa. Ya Allah. Tak makan dendeng 2 hari. Syifa masak dendeng. Dia tak makan dendeng. Orang kata ni, mai dendeng syifa, tak makan. Orang perempuannya duk ingat syifa tu perempuan mana, duk heran tanya, mana pelajar mati mana? Pelajar mati ada orang perempuan ke?
Perempuan apa Syifa? Syifa tu lelaki. Kawan Azra'i tu. Oh ya, makan terus. Oh baru makan. Punya jealous teruknya perempuan ni. Tu saya baiklah tak dapat nombor 2. Nombor 2 tu masuk pula pasal berkelir yang rendah. Baik. Faham? Tu. Li fihi syifa. Ni Syekh Sa'ad Jawish. Dia pesan tu dulu, Quran dulu kata dia. Nak hafal hadis ke nak hafal apa? Quran dulu. Ni yang dah hafal Quran. Hafal hadis lepas ni. Hafal matan. Oi banyak nak hafal tu. Duk Mesir. Berapa tahun ni balik ni? Jangan balik lagi tak hafal matan-matan yang sepatutnya dia hafal. Sebab tu ibu-ibu yang anak-anak duduk di mak tahfiz dan sebagainya, anak tadi dah habis 30 juzuk, nak pergi ke mana lepas tu? Lorongkan mereka kepada jalan yang sepatutnya mereka jadi. Kalau nampak mereka ni ada raghbah dengan agama, jadikan mereka alim. Hantar mereka kepada ulama. Hantar mereka kepada tempat untuk mengaji agama. Yang ini akan menjadikan anak ini anak yang nanti insya-Allah akan jadi ulama besar pada masa akan datang. Tamam? Jangan hantar tempat tak betul. Ni tengok anak boleh Quran sikit, dia kalut nak hantar. No. Negara-negara orang tak pun nak pergi. Di Mesir, Mesir ramai sangat tak? Mesir ni ramai. Ada seorang ibu ni mai jumpa saya. Dia kata anak saya ni minat hafal Quran Ustaz, minat sungguh. Kita pun insya-Allah. Lepas tu saya duk ingat macam nak hantar ke satu negara ni. Negara tu tu tak pun nak bunyi ni. Negara tu dengar negara tu. Saya kata tu saya tak buat apa nak hantar itu kakak. Kakak nak balik dia bagi jadi Wahabi ke apa? Kenapa tak hantar pergi Mesir? Sebab Mesir ramai orang. Saya kata. Saya paku terus tu. Dah lah kakak tu kali pertama jumpa saya. Senyap tu. Dia ingatkan saya ni gini. Elok hantar ke negara tu. Cari silap banyak. Saya tak nak hantar tu nak jadi Wahabi. Hantar tu nak balik nanti nak kapir habis semua orang. Sonok dengan sebab apa? Sebab negara tu anak-anak Malaysia kita tak apa nak ramai pergi. Nak sonok, nak bangga anak-anak kita tak ramai tempat orang pergi. Buat apa pergi tempat yang orang tak ramai. Dan kemudian tempat bukan negeri untuk mengaji mazhab dia. Tinggal negeri yang sepatutnya dia hantar anak dia untuk dia belajar mazhab anak dia. Balik untuk bagi panduan kepada umat. Patutnya begitu. Tinggal. Dulu sungguh dihantar anak-anak pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Dihantar anak-anak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Kerana itu pusatnya untuk mengaji pada waktu tersebut. Kerana masyayikh ramai pada waktu itu. Sekarang masyayikh ramai. Cuma keadaan tidak membenarkan anak-anak untuk pergi mengaji dengan para masyayikh secara luas di luar. Lebihnya hanya kepada universiti saja. Di Mesir luas peluang terbentang untuk anak-anak pergi belajar dengan masyayikh. Kenapa tak hantar anak mari ke sini? Tapi hantar tu bagi tu suruh mengaji lah. Jangan hantar sini kalut dengan benda lain. Tu tak mau. Kan? Kalut dengan benda lain pun tak idea juga. Boleh? Yang tu yang sepatutnya kita lakukan. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kebaikan. Moga Allah Ta'ala beri panduan kepada kita. Sikit sangat kita baca hari ini. Tapi 16 baiklah. Esok insyaAllah kita baca banyak. Minta maaf saya beretiak banyak sikit tentang Quran tu. Esok insyaAllah kita akan baca lebih cepat lagi insyaAllah. Esok hari apa? Hari Khamis. Esok hari Khamis. InsyaAllah kita akan baca cepat lagi. Ada masa lagi banyak insyaAllah. Habis kita ni kita akan khatam. Jangan bimbang. Kita akan khatam. Jadi ambil peluang sungguh-sungguh. Kalau kita dah ada anak kita yang masih lagi kecil dan sebagainya, niatkan moga-moga dia nanti akan jadi seorang yang boleh menghafal Al-Quranul Karim. Dan setelah menghafal Al-Quran, mereka nanti akan diberikan pendidikan. Dengan apa saja cara pendidikan. Sebab tu kalau kata anak tadi dia hafal Quran pada umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sebelum mereka naik ke sekolah menengah, maka setelah sekolah menengah, mereka pada waktu tersebut sudah boleh untuk nak memilih jalan mana mereka nak pilih. Kalau Quran dah ada dalam dada, waktu tu mereka nak pilih. Anak saya nampak dia berminat kepada sains. Kenapa jadi saintis? Saintis yang hafal Quran. Anak saya ni rasa dia minat ke arah jadi engineering. Nak jadi engineer. Jadi engineer. Engineer yang hafal Quran. Anak saya ni dia rasa macam nak jadi arkitek. Jadi arkitek. Arkitek yang hafal Quran. Dia ada pada permulaan. Tamam? Kalau dimulakan macam tu. Anak saya nak jadi ulama. Ini sepatutnya. Kerana dia dah hafal kalamullah. Nak memahamkan kalamullah Ta'ala ni perlu kepada ilmu untuk dia memaham kalam tersebut. Dan ilmunya bukan satu ya, bukan bahasa Arab saja. Dia kata, nak ngapai kalau nak memahami Al-Quran ni, kena faham bahasa Arab lah. Dia mengaji bahasa Arab saja. Terlupa nak mengaji ni, usul fiqh. Terlupa nak mengaji mantik. Terlupa nak mengaji ilmu alat yang lain. Maka akhirnya menyebabkan jadi tak faham juga dia dengan Quran. Tak mengaji fiqh, tak mengaji tauhid.
Akhirnya tak faham dia dengan Quran. Nah, jadi Quran, nak berkhidmat dengan Quran, maka ulama-ulama Azhar dan para ulama ummah ini susun ada 12 bidang ilmu yang nanti kita akan sebutkan. Waktu saya mulakan dengan Quran dalam bait ini untuk semua yang datang setelah ni khidmat kepada Al-Quranul Karim. Yang akan saya sebut selepas ini. Nah, kitab-kitab yang kita akan sebut selepas ini pada bait yang ke 439 ni sampailah kepada bait yang ke-63, ini adalah berkenaan dengan ilmu-ilmu yang patut dipelajari, yang kesemua ilmu ini adalah ilmu yang akan berkhidmat dengan Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah esok kita akan bertemu, kita akan sama-sama bahaskan tentang masalah tersebut. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.